anyway. Rasmi Facebook Pusat Co-Curriculum dan Naib Chancellor UiTM yang dipaparkan di ruangan komen. Sedikit peringatan mesra, para hadirin diminta untuk menjaga tutur kata dalam ruangan komen sepanjang program ini berlangsung. Terima kasih. Imran, Boleh, dengar tak? madam. Okay, thank you. Dengar. Alright. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa. Taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin di negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa. Kamilah penalar bangsa Malaysia. Kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin ke program Wacana Semarak Patriotisme bahagian 2 pada malam ini. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Azman Yahaya, Pengarah Pusat Co-Curriculum Universiti Teknologi MARA. Yang berusaha, Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Said, Pengerusi Jawatan Kuasa Projek Koleksi Buku Beribu-ribu Pantun UiTM di hatiku. Yang berusaha, Dr. Nur Hazina Hussein, Pensyarah Kanan dan Pengerusi Jawatan Kuasa Terjemahan dan Penyuntingan Akademi Pengajian Bahasa UiTM, Barisan Ketua Unit Co-Curriculum, para pegawai Co-Curriculum, para penyelaras Co-Curriculum, Barisan Staf Universiti Teknologi MARA, Barisan Jurulatih,
Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana, seterusnya para pelajar ko-kurikulum UiTM dan Kolej Bersekutu UiTM seluruh Malaysia yang menonton pada malam ini. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, dijemput Komandan Rendah Muda Muhammad Hafiz Hamdan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Madam, tak dengar madam. Lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dalam berjasa kepada diri sendiri, masyarakat dan universiti tercinta ini. Justru berkati dan rahmatilah program Wacana Semarak Pratitisma. Berkatilah usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang benar dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mampu menerima dan menghayati serta mengamalkannya dengan baik pada hari kelak. Ya Zal Jalali wal Ikram, satukanlah hati-hati ini, eratkanlah tali silaturahim antara kami, padukanlah tenaga dan usaha kami, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat dan segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la marhuma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'marina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma laqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muda Muhammad Hafiz Hamdan atas bacaan doa sebentar saya. Sela Universiti Teknologi Mara. Pantun adalah suatu daripada cabang genre puisi tradisional Melayu sejak zaman berzaman. Ia merupakan suatu wadah untuk menyampaikan fikiran maupun perasaan. Maka berkias ibaratlah dalam pantun untuk menyampaikan maksud yang tersirat dan tersurat. Inisiatif untuk menerbitkan buku koleksi beribu-ribu pantun UiTM di Hatiku adalah satu usaha murni yang unik
dan perlu diberikan sokongan padu dan jitu. Hendak daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Hendak pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Tentunya banyak memori yang mengusik jiwa, banyak aura yang membentuk rasa dan banyak tercipta sesuatu yang luar biasa dalam kalangan kita warga UiTM. Sepanjang UiTM meniti dan berlari menggapai kecemerlangan. Seikhlas budi, seharum kasih mewangi dengan catatan yang menggamit memori ayuh keluarga UiTM. Nukilan pantun anda akan menjadi rimbunan PUC memori UiTM di hatiku. Di angkasa terbangnya helang, terbang ke hulu mencari ikan. UiTM perkasa, bumi putra terbilang. Jati diri Melayu kita sematkan. Sekian, terima kasih. Program ini diadakan bertujuan untuk memupuk dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan pelajar UiTM serta memantapkan lagi ilmu pengetahuan para pelajar berkenaan puisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu lagi, iaitu pantun. Projek ini merupakan projek khas Pejabat Naib Chancellor menjadi platform untuk warga UiTM sama ada pengurusan tertinggi universiti, pentadbiran, pensyarah, staf, alumni, pesara dan para mahasiswa meluahkan perasaan melalui bingkisan pantun yang dikarang sendiri berkaitan UiTM yang bertemakan seperti cinta dan sayang, syukur dan terima kasih, kenangan dan nostalgia dan kisah jenaka di UiTM. Selain itu, objektif projek ini untuk mendokumentasikan luahan rasa dan nostalgia warga dan alumni UiTM. Seterusnya memupuk semangat jati diri dan cintakan warisan kesenian serta kebudayaan Melayu. Akhir sekali, ia juga dapat memartabatkan penguasaan bahasa Melayu. Duduk sekawan, burung tempua, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta, madah ucapan kata aluan. Seterusnya, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Said, Pengerusi Jawatan Kuasa Projek Koleksi Buku Beribu-ribu Pantun UiTM di Hatiku untuk memberi ucapan. Dengan ini, majlis mempersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam yang saya hormati saudari pengacara majlis yang dan para hadirin sekalian. Yang pertama saya mengucapkan rasa teramat bersyukur kehadrat Allah kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis yang sangat bermakna, iaitu
wacana semarak patriotisma bahagian 2 UiTM di hatiku. Jadi saya mengucapkan rasa teramat bersyukur kehadrat Allah dan berharap agar majlis pada malam ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai matlamatnya. Saya seharusnya mengucapkan segitu-gitu terima kasih yang pertama kepada bahagian hal ehwal pelajar, khususnya kepada Timbalan Chancellor Hal Ehwal Pelajar, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Sazili Sahibi, dan juga kepada Pusat Co-Curriculum, khususnya kepada pengarah Pusat Co-Curriculum, iaitu Profesor Madya Dr. Azman Yahya, dan juga kepada semua staf pejabat Pusat Co-Curriculum, dan juga kepada jurulatih dan pegawai Co-Curriculum yang juga bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan juga kepada saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang sudah pastinya turut bersama-sama dengan kita dan bersedia untuk mengikuti program ini dengan jayanya. Seperti yang saya nyatakan tadi bahawa program pada malam ini diberi nama Wacana Semarak Patriotisma bahagian 2, memfokuskan kepada UiTM di hatiku. Seperti yang saudara-saudari sekalian sedia maklum bahawa di bahagian 1 dulu kita bercakap tentang undi 18. Undi 18. Jadi kali ini ialah tentang UiTM di hatiku. Jadi apabila tajuknya ini ialah diberi nama patriotisma, maka patriotisma dalam konteks majlis pada malam ini ialah memfokuskan kepada dalam konteks UiTM, dan tumpuan diberikan kepada memupuk jati diri dan juga sayangkan UiTM, sebuah universiti keramat yang memainkan peranan yang sangat besar dalam memajukan orang Melayu dan bumi putera di negara kita. Jadi untuk kita memupuk semangat jati diri ataupun untuk memupuk sifat jati diri itu, maka antara perkara yang kita, bila saya sebut kita tu maknanya saudara-saudari, mahasiswa dan juga saya sebagai warga UiTM, kita harus antaranya memahami dan menghayati apakah dia sejarah UiTM. Bagaimana UiTM dimulakan, bila dia bermula, dan bagaimana dia telah institusi ini telah ditransformasikan daripada Dewan Latihan Rida pada tahun 1956 hinggalah dia menjadi sebuah universiti yang tersohor pada masa ini. Jadi itu sangat penting kita fahami kalau kita mahu mewujudkan jati diri sayangkan UiTM. Dan yang kedua, kita juga mesti faham, tahu dan menghayati apa dia falsafah UiTM, apa dia misi UiTM, apa dia objektif UiTM, dan apakah dia visi UiTM. Jadi ini semua harus kita fahami sebagai warga UiTM. Dan kalau kita tidak memahaminya, pada saya cita-cita kita untuk memupuk jati diri yang baik, jati diri dalam konteks sayangkan UiTM itu susahlah hendak kita capai. Dan dalam konteks terkini, warga UiTM, mahasiswa dan juga kami staf perlulah juga menghayati dan juga memahami apakah dia hala tuju UiTM seperti yang digariskan oleh pihak pengurusan universiti kita, khususnya oleh yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Jadi itu pada saya merupakan asas yang sangat penting dalam kita untuk memupuk jati diri sayangkan UiTM. Dan dalam konteks pada malam ini, jati diri itu hendak kita terjemahkan dalam bentuk pantun. Jadi sememangnya jati diri ini boleh kita ungkapkan. Kalau kita nak mengungkapkan jati diri ini, saya rasa nak bercakap 2 jam boleh, 3 jam boleh.
setengah jam pun boleh. Tetapi yang menariknya, kalau kita ungkapkan perasaan sayangkan UiTM dan jati diri kita terhadap UiTM ini dalam bentuk pantun, maka pernyataannya ialah ringkas, sebab pantun ni biasanya kita akan tekankan ialah pantun 4 kerat. Dia ialah ringkas, dan yang kedua ialah padat, dan juga bahasanya sangat menarik. Bahasanya sangat menarik, dan lebih utama lagi ialah dia sangat berimpak. Berimpak dalam erti kata serangkap pantun yang terdiri daripada 4 baris itu boleh memberikan makna yang sangat dalam. Makna yang sangat mendalam, yang sangat menyeluruh, yang sangat berfalsafah. Sebab itu pada malam ini kita memfokuskan bagaimana perasaan sayangkan UiTM, bagaimana jati diri UiTM di hatiku itu nak kita nyatakan dalam bentuk pantun, serangkap pantun, ataupun mungkin juga kita boleh menyediakan beberapa rangkap pantun. Dan ingatlah bahawa pantun ni merupakan satu seni yang hanya ada dalam masyarakat Melayu saja. Jadi selepas nanti kita ada seorang penceramah yang akan menghuraikannya. Jadi di situ kita akan lihat betapa indahnya sebuah pantun, apakah fungsi pantun, dan bagaimana pantun ini harus kita teruskan. Budaya boleh berpantun ni harus kita teruskan, terutama di kalangan anda generasi baru. Saya selalu bercerita bahawa masa saya kanak-kanak dulu, orang selalu bercakap bahawa dalam konteks negara kita yang masyarakat majmuk ini, masa saya kanak-kanak dulu, orang berkata bahawa orang Melayu pandai berpantun, orang bukan Melayu tak pandai berpantun. Itu dulu, tahun 50-an, 60-an dulu. Tapi apabila saya kian dewasa, saya perhatikan orang bukan Melayu tak boleh berpantun. Orang Melayunya pula, orang tua je boleh berpantun, orang muda tak boleh berpantun. Apabila saya kian dewasa. Tetapi kini saya perhatikan yang bukan Melayu tak boleh berpantun, yang Melayu dah tua macam saya pun tak reti berpantun dan tak minat berpantun, apatah lagi generasi muda seperti anda sekalian. Jadi sebab itulah saya rasa bahawa inisiatif yang dibuat oleh pejabat yang berbahagia, Datuk Naib Chancellor ini merupakan satu inisiatif yang harus kita sokong bersama. Harus kita sokong bersama dan kita harus turut serta dalam inisiatif ini. Jadi saudara dan saudari sekalian, elok juga saya jelaskan bahawa projek demi untuk menyemarakkan budaya berpantun di kalangan kita, terutama di kalangan anak muda. Kita ada satu projek yang diberi nama Koleksi Beribu-ribu Pantun UiTM di Hatiku. Maknanya kita nak menghasilkan koleksi beribu-ribu pantun. Sebenarnya kalau kita tengok kan, berapa jumlah alumni kita, berapa ratus ribu, berapa jumlah mahasiswa kita ada di seluruh UiTM, dan berapakah jumlah staf UiTM yang ada, pada saya bukanlah satu perkara yang sukar untuk kita mencapai matlamat tersebut. Koleksi beribu-ribu pantun. Dan ingatlah ini UiTM. Tanpa tujuan untuk orang kata bercakap tak baik, tetapi kita kena ingat hanya UiTM je boleh buat. Kalau kita nak mengumpul 30,000 pantun, 50,000 pantun, 70,000 pantun, bahkan beratus-ratus ribu pantun, tetapi ini semua terserahlah kepada sama ada keluarga UiTM ingin turut serta atau tidak dalam menyumbang pantun. Jadi bila kita sebut keluarga UiTM, yang pertama kita ada mahasiswa seperti saudara dan saudari sekalian pada malam ini. Saya harap saudara-saudari sekalian semuanya bersemangat. Malam ini pun saya rasa ada beribu-ribu mahasiswa bersama kita. Jadi kalau seorang mengantar serangkap pantun,
maka beribu-ribu pantunlah kita dapat pada malam ini untuk kita bukukan nanti. Kalau anda menghantar, maknanya pantun anda akan terdapat di dalam buku yang kita akan terbitkan, yang nama buku itu ialah buku koleksi beribu-ribu pantun UiTM di Hatiku. Jadi itu pelajar. Dan yang kedua, kita ada staf pensyarah, staf pentadbiran, dan jangan juga kita lupakan bahawa kita mempunyai bilangan alumni yang sangat ramai. Jadi cuba kita bayangkan, kalaulah semuanya menyumbang serangkap, apatah lagi kalau 4 atau 5 rangkap, berapakah jumlah pantun yang dapat kita hasilkan sebagai koleksi kita. Maka apakah tujuan perjumpaan kita pada malam ini? Apakah tujuannya? Yang pertama ialah sudah pasti kita mahu anda sekalian termasuk saya dan semua yang hadir memahami dan menghayati falsafah UiTM di Hatiku. Apa dia maksudnya? Dan saya rasa telah banyak ceramah yang telah saudara dan saudari sekalian lalui yang pernah dengar, maka saya tidak fikir kita akan mengulasnya dengan panjang. Asalkan ada perasaan sayangkan UiTM, kasihkan UiTM, banggakan UiTM dan menganggap UiTM ni penting. Apatah lagi selalu kita sebut UiTM ni ialah benteng terakhir orang Melayu. Benteng terakhir Bumi Putera. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi kita harus memahami dan menghayati falsafah tersebut. Dan kemudian kita mahu juga anda berupaya mencipta pantun bagi mengungkapkan perasaan kasih sayang anda kepada UiTM. Dalam bentuk pantun yang ringkas, menarik, indah dan berimpak. Itulah. Dan apa yang akan berlaku nanti ialah saudara-saudari sediakan pantun, kemudian hantarkan pantun tersebut melalui pautan penyertaan yang akan dimaklumkan sebentar lagi. Jadi dah buat pantun tu, hantar. Kalau boleh hantar malam ini juga. Kalau tak boleh, paling akhir ialah pada 7 Julai. Dan ingat, kalau dah hantar malam ini, esok lusa nak hantar lagi, hantarlah. Hantarlah. Bahkan tamat pada 7 Julai pun nak hantar pun boleh hantar. Tetapi ingat, dalam konteks kursus co-curriculum ni, mesti hantar sebelum 7 hari bulan Julai. Kena ingat tu ya. Dan seperti saya katakan tadi ialah akhirnya pantun anda akan dimuatkan dalam buku yang akan kita terbitkan dan lengkap dengan nama anda dan program yang anda ikuti. Dan jika anda bernasib baik, pantun anda akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Sebab yang berbahagia Datuk Naib Chancellor mahukan kami akhirnya memilih beberapa pantun yang menarik untuk diterjemah ke dalam bahasa Inggeris dan akan dibukukan dalam sebuah lagi buku yang berasingan. Jadi saudara-saudari sekalian, perkara yang seterusnya yang hendak saya sebut ialah bagaimanakah perjalanan majlis kita pada malam ini. Apakah yang akan kita lalui pada malam ini. Sebentar lagi, setelah saya tamat berceloteh, kita akan mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh rakan saya, yang akan diumumkan oleh saudari pengacara majlis sebentar lagi. Dan selepas tamat ceramah itu, saudara-saudari teruslah berbengkel di tempat masing-masing, apa di mana anda berada, dan anda akan dibantu. Bukan saja bantu, dan diselia oleh jurulatih co-curriculum yang bertanggungjawab terhadap kelas co-curriculum anda. Jadi saya ulang lagi sekali, harapnya ialah pada malam ini saudara dan saudari sekalian bolehlah menghantar, dan kalau nak hantar kemudian pun masih boleh diterima, tetapi paling lewat ialah pada 7 hari bulan Julai. Saudara dan saudari sekalian, saya ini kebetulan beberapa hari lepas terlibat dalam 2 kursus yang sama yang diadakan di UiTM Cawangan Perak. Mula-mula di kampus Seri Iskandar, lepas tu di kampus Tapah. Saya bukan sebagai penceramah, saya hanya sebagai pembimbing saja. Dan saya terperanjat menengok kebolehan anak-anak muda ni berpantun.
Dan ingatlah saudara-saudari sekalian, ungkapan pantun itu bukan sahaja tentang harapan, tentang cintakan UiTM. Anda juga bolehlah mengungkapkan pantun yang berbentuk jenaka. Apakah kenangan anda dengan rakan-rakan, kenangan anda dengan pensyarah. Jadi macam-macam pantun yang telah kami terima dan di luar dugaan kita. Kemampuan saudara-saudari sebagai orang muda untuk menciptakan pantun. Jadi saudara-saudari sekalian, saya rasa saya punya kata-kata saya berakhir di sini, namun ada satu iklan yang saya nak buat. Untuk makluman saudara-saudari sekalian, Pusat Co-Curriculum dan saya sebagai pengerusi jawatankuasanya sedang merangka suatu kurikulum untuk suatu kursus co-curriculum. Saya ulang lagi sekali, merangka kurikulum untuk kursus co-curriculum yang disebut sebagai Puisi Melayu. Dan kursus ini ditawarkan selama 2 semester, iaitu pada semester 2 pengajian dan semester 3 pengajian. Jadi maknanya ada 2 bahagian. Jadi kursus Puisi Melayu ini sangat menarik. Nasib baiklah saya bukan lagi pelajar UiTM. Kalau tidak saya mesti akan ambil kursus ni. Dalam kursus ni nanti para pelajar akan berkesempatan untuk meneroka beberapa perkara puisi Melayu. Antaranya yang saudara-saudari sekalian tahu ialah seperti pantun, kemudian kita ada peribahasa, simpulan bahasa, perumpamaan, nazam, seloka, syair, gurindam, dan ada tak pernah dengar teromba dan sesomba. Sesomba ni kadang-kadang disebut talibun. Sebut betul-betul ya talibun. Jadi yang tidak pernah saudara-saudari sekalian berpeluang untuk mempelajarinya, maka melalui kursus inilah saudara dan saudari sekalian berpeluang untuk mendalami dan berkenal-kenalan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi ambillah peluang, maka kita sedang dalam proses melakukan tinjauan untuk melihat berapa ramai mahasiswa yang bercadang dan bersedia untuk mengikuti kursus ini. Jadi kita akan maklumkan nanti pautannya dan saudara-saudara sekalian bolehlah mengisi borang soal selidik bagi menjadi asas kepada kita untuk membuat keputusan sama ada kursus ini mahu ditawarkan ataupun tidak. Jadi saudara dan saudari sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pembukaan saya, ingin saya ulang lagi sekali, saya harap saudara dan saudari sekalian bolehlah meneroka ataupun mempelajari tentang pantun pada malam ini, dan akhirnya menyediakan beberapa rangkap pantun, dan pantun ini akan disumbangkan kepada satu usaha yang disebut koleksi beribu-ribu pantun UiTM di hatiku, dan pantun yang anda hantar akan kita muatkan dalam sebuah buku yang diberi nama koleksi beribu-ribu pantun UiTM di hatiku. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada anda sekalian dan saya mendoakan agar program pada malam ini akan berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diucapkan kepada Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Said, Pengerusi Jawatankuasa Projek Buku Koleksi Beribu-ribu Pantun UiTM di Hatiku atas ucapan beliau sebentar tadi. Untuk pengetahuan para hadirin, program wacana Semarak Patriotisma Anjuran Pusat Co-Curriculum UiTM Shah Alam dengan kerjasama unit Co-Curriculum UiTM seluruh Malaysia dan Majlis Perwakilan Komando Kesatria sesi 2021-2022 yang diadakan pada malam ini bertajuk UiTM di Hatiku. Program ini telah kembali lagi dengan perkongsian bagi teknik asas
mencipta puisi Melayu iaitu pantun. Pada malam ini kita bukan sahaja disertai oleh pelajar co-curriculum UiTM seluruh Malaysia sesi Mac hingga Ogos 2022, malahan ia juga disertai oleh para pelajar Kolej Bersekutu UiTM, para pegawai, staf dan jurulatih co-curriculum UiTM. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput penceramah kita yang berusaha Dr. Nur Hazlinah Hussein, pensyarah kanan dan pengerusi jawatan kuasa terjemahan dan penyuntingan Akademi Pengajian Bahasa UiTM bagi menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Okey. Hari ini saya tak nak bercakap panjang lebar tentang falsafah UiTM. Saya rasa semua orang dah tahu dan saya yakin semua pelajar pun dah pernah baca, dan apatah lagi tadi Prof Datuk Abdullah sendiri pun dah memaklumkan tentang falsafah UiTM. Untuk malam ni, untuk hari ni, untuk segmen yang seterusnya kita akan berbicara pula tentang mengarang pantun. Okey. Boleh kongsikan slide? Okey. Saya yakin semua pelajar yang mengikuti wacana malam ni, wacana Semarak Patriotisme bahagian 2 UiTM di hatiku telah pun menerima nota, dah menerima slide yang berkaitan dengan pantun. Jadi untuk malam ni, untuk kali ni kita akan kira ulang kaji lah untuk pelajar semua. Sebab saya yakin semua orang dalam webinar ni, dalam wacana ni, saya yakin ramai yang sebenarnya pandai berpantun. Ramai sebenarnya boleh berpantun. Mungkin ada dalam kalangan semua ni sebenarnya pemantun sekolah, pemantun daerah, pemantun negeri. Jadi kita ada pun yang mengaku dah ada dah. Dan kita malam ni kita nak buat pantun khas untuk UiTM. Okey. Seterusnya. Okey, apa dia pantun? Ini di rangkuman saja. Okey. Kita tahu pantun ni satu bentuk puisi lama yang terdiri daripada biasanya lah 4 baris dalam tiap-tiap rangkap. Ada juga pantun yang terdiri daripada 2 rangkap. Okey, tapi biasanya 4 rangkap. Okey, apa yang semua pelajar nak kena buat nanti ialah pantun 4 rangkap. Jadi kita tahu pantun ni sejenis puisi dari yang berzaman dah memang digunakan, dah memang dikarang, dah memang diungkap oleh semua masyarakat, semua lapisan masyarakat, terutamanya orang Melayu. Kalau semua pelajar perasan, sebenarnya golongan bawah nyonya pun mereka berpantun. Golongan cetik India pun mereka berpantun. Okey, cuma kali ni dalam konteks kita nak berpantun untuk tunjukkan rasa kasih kita, rasa sayang kita, rasa terima kasih kita pada UiTM. Okey. Seterusnya, okey. Kita cipta pantun ni ada banyak sebab, ada banyak fungsi. Sebab dalam masyarakat Melayu sebenarnya pantun ni kan dia satu bentuk puisi yang sebenarnya menunjukkan pemikiran orang Melayu ni yang sangat tinggi. Lepas tu menunjukkan bahasa yang sangat halus, sangat lembut. Okey, itu pantun. Dan bila kita berpantun ni kita tak boleh kata orang dulu-dulu je berpantun. Orang Melayu dulu-dulu je, kita tak payah berpantun. Tak, sebenarnya pantun dari dulu sampai sekarang. Cumanya evolusi pantun tu kita tak perasan. Kalau dulu pantunnya memang cantik, indah bahasanya. Kalau sekarang banyak pantun jarjit. Pantun jarjit tu adalah pantun yang saya namakan sendiri. Contoh pantun jarjit ni, ada tadi saya baca juga beberapa pantun. Pantun jarjit ni pantun yang 2 rangkap, 2 baris, yang pembayang dan maksudnya tu kadang-kadang tak ada kaitan. Okey, contohnya, makan roti sapu kaya, itulah anak saya. Itu ayah jarjit yang sebut. Itu pantun juga tapi pantun orang muda, pantun moden. Kalau boleh kita nak pantun yang 4 rangkap, 4 baris, satu rangkap tu, kemudian kita cantikkan. Okey. Kita tahu fungsi dan peranan pantun dalam masyarakat tu ada banyak. Okey, cumanya kita kena pandailah bila kita nak berpantun tu. Okey, seterusnya. Okey, macam mana kita nak semarakkan semangat patriotism kita melalui pantun? Ada banyak cara. Okey, satu daripadanya pantun. Okey. Macam mana? Bagaimana? Okey, seterusnya. Okey, ini jenis-jenis pantun. Okey, ada 4 jenis pantun. Okey, ada banyak jenis pantun ni tapi 4 jenis pantun yang dibulatkan tu
Pantun yang sesuai untuk kita buat pantun untuk tunjukkan rasa kasih sayang kita dengan UiTM. Bukanlah pantun lain tu tak boleh. Boleh. Cumanya nanti tak kenalah. Contohnya lah pantun teka-teki tu. Kalau pelajar hantar pantun teka-teki kepada kami, siapa pula nak menjawab? Sebab kita nak letak dalam buku. Rugilah kan? Lebih baik kita buat pantun yang semua orang boleh baca, boleh tengok, boleh hayati. Sebab nanti pantun ni nanti nak masukkan dalam koleksi. Jadi kalau boleh pantun-pantun yang dihantar nanti, yang dikarang nanti, biarlah pantun yang jelas nampak patriotism kita atau kecintaan kita kepada UiTM. Okey, jom. Mari kita mengarang pantun. Okey, seterusnya. Bila kita nak karang pantun, ada 4 perkara yang kita kena ingat. 1, jumlah baris. Mesti ada 4. Okey, 2 boleh tapi untuk konteks kita 4. Kemudian rima tu mesti A, B, A, B. Bukanlah A semua, bukan B semua. Jumlah perkataan dengan jumlah suku kata ni kadang-kadang orang tak perasan. Tapi pantun yang cantik ialah 4 hingga 5 patah perkataan. 1 baris. Dan dalam 1 baris tu biasanya ada 8 hingga 12 suku kata. Itu yang cantik. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Ini contoh pantun yang rima pantun dia cantik. A, B, A, B, A, 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 A. Dan kalau boleh, kalau rima pantun tu, rima tengah tu pun sama, lagi bagus. Tapi tu bukan wajib. Okay, yang wajib di hujungnya A, B, A, B. Bukan A, 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 A. Okay, ramai sekarang kalau buat pantun, banyak A, 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 A. Itu yang tak berapa cantik. Kalau boleh pantun yang cantik tu, hujung dia yang pertama, yang ketiga sama dan yang kedua dan 4 sama. Okay. Okay. Ini contoh pantun. Okay. Kalau perasan, pantun yang pertama tu pantun 2 kerat. Okay, daun senduduk, daun semalu, mari duduk, janganlah malu. Biasanya pantun 2 kerat ni dia ada unsur-unsur, lebih banyak unsur jenaka. Tapi kalau pantun 4 kerat, banyak unsur kita boleh masukkan, banyak cerita kita boleh masukkan. Okey, contoh yang diberi dekat sini. Burung merpati di dalam sangkar, baru sepurnama dapat dijerat. Kalau kita rajin belajar, ilmu berguna banyak didapat. Kalau perasan, dalam pantun, kadang-kadang kedudukan perkataan tu pun terbalik kita tengok. Tapi mesejnya jelas, itu tak apa. Itulah namanya keindahan pantun. Okey. Okey. Ini adalah orang kata jenis-jenis pembayang. Biasanya ada 4. 1, kita kena faham. Pembayang tu mesti berkait antara baris 1 dengan baris kedua. Kita tak bolehlah kata daun kelapa tinggi melata. Tinggi melampai. Buahnya pula melata-lata. Daun tinggi dengan buah kelapa melata-lata tu tak kena. Yang itu kita kena elak. Kemudian kita kena pastikan pembayang mestilah berbeza dengan maksud. Okay, yang ada diberikan contoh, orang berniaga semalam-malaman. Apa jualan pulut berinti. Hidup di dunia buat ramalan untuk bekalan akhirat nanti. Okay. Dan pembayang mesti logik. Contohnya lah, ranting bersilang, pohon bidara, berdaun lebat tidak berbuah. Kita ada perkataan ranting, kita ada frasa pohon bidara, kita ada perkataan berdaun dan kita ada frasa tidak berbuah. Sebab merujuk kepada pohon dan buah bidara. Itu logik, dia ada kaitan. Okay. Dan satu lagi, kita boleh menggunakan unsur alam untuk kita buat pembayang pantun. Yang pertama dan kedua. Contoh yang diberi ni, saya beri ni, bertiup bayu dingin terasa, kala petang di sawah padi. Menuntut ilmu, pengajian bahasa, pensyarah penyayang, baik budi. Ini contoh yang menunjukkan sayang, cinta dan kasih pada pensyarah di UiTM. Jadi kalau yang contoh daripada pantun ni, kita dah boleh tahulah pensyarah ni dari fakulti mana, pengajian bahasa. Okay. Ini contoh-contoh pantun. Okay. Contoh pantun bila kita kata kadang-kadang pantun tu ada masanya kita sendiri kena berfikir. Apakah maksudnya? Okay. Untuk konteks wacana semarak patriotism ni, pelajar semua boleh buat pantun yang mudah. Okay. Nak buat pantun mudah tu pun mudah saja. Mula-mula kita mula dengan apa cerita yang kita nak buat. Katalah kita nak cerita tentang college. Kita buat dulu 2 baris yang terakhir tu cerita tentang college. Kalau kita nak cerita tentang program kita pun boleh. Buat 2 baris terakhir baru kita cipta pembayang. Itu lebih mudah. Cumanya macam saya kata tadi, elakkan pantun teka-teki untuk dihantarlah. Okay. Bukan tak boleh, boleh. Cumanya nanti siapa nak menjawab. Okay. Ini contohnya. Okay.
Ini ada beberapa contoh pantun yang dah dihantar yang memang menunjukkan itu rasa cinta kepada UiTM tu ada. Jangan kata boleh ke kita nak tunjuk rasa cinta, rasa sayang dekat UiTM melalui pantun? Boleh, bukan tak boleh. Ini contohnya. Pohon berangan di hujung tanjung, tempat saya tumpang berteduh. Banyak kenangan di ITM Manjung, tempat bekerja mendapat jodoh. Ini contoh pantun yang dikarang oleh staf UiTM yang diceritalah. Dia kerja di UiTM dan di situlah dia mendapat jodoh. Okey. Okey, yang ini pula. Ini pelajar yang hantar. Okey, alumni hantar. Waktu petang menjali ikan, dapat sembilang dibawa pulang. Saya menyumbang di arena sukan cemerlang, UiTM terbilang. Nampak tak? Dia ada yang pertama tu, dua baris pertama pembayang. Dua baris kedua tu dia cerita tentang maksud. Cerita tentang kisahnya, sejarahnya, nostalgianya dan memorinya ketika berada di UiTM. Ini ada 4 lagi contoh pantun. Ini semua berkaitan dengan UiTM. Ini pun antara contoh pantun yang telah dihantar oleh staf dan alumni UiTM. Okay. Yang pertama tu, masa berlalu begitu cepat, COVID datang sudah berpenggal. Peluang diambil perlu cepat agar kita tidak tertinggal. Okay. Kalau kita nak buat pantun tentang UiTM nanti, apa sahaja yang berkaitan tentang UiTM atau kisah kita, memori kita, luahan kita pada UiTM boleh. Okay. Ini contohnya. Saya nak ambil contoh yang kedua tu. Jauh kelana ke Tanjung Keramat, desa terpencil tempat berhenti. Di UiTM merebut menabur hikmat, bertemu jodoh idaman hati. Ini pun satu contoh pantun, kisah bertemu jodoh juga. Inilah tentu staf. Kemudian yang ada satu lagi contoh, ini pelajar yang alumni yang tulis. Cahaya mentari kilau berseni, memancar bunga menanti buah. 1000 memori terpahat di sini, blok kenanga medan kuliah. Perkataan kenanga tu, kalaulah pelajar UiTM, dia akan tahu. Kenanga tu apa? Bukan semata-mata nama bunga, tapi kolej di UiTM Shah Alam. Di UiTM seluruh Malaysia ni macam-macam nama kolej. Boleh letakkan nama kolej dalam pantun tu, tak salah. Itulah nostalgia kita nanti. Okey. Dan untuk pantun yang bakal semua pelajar karang nanti, hantar, jangan lupa hantar. Okey. Manalah tahu pantun yang dikarang tu, yang dihantar tu bakal dimuatkan dalam koleksi beribu-ribu pantun UiTM. Mungkin esok lusa, kan, bila dah bekerja, bila dah jadi alumni UiTM, terbaca pula pantun tu. Ataupun mungkin boleh tengok, boleh tunjuk pada mak ayah. Mak ayah akan rasa bangga kalau saya jadi mak anda, mak pelajar, tengok pantun walaupun serangkap, oh ni pantun anak ni, masuk dalam koleksi UiTM, mak akan rasa bangga, ayah akan rasa bangga. Oh, rasa seronok sangat hantar anak. Walaupun jauh-jauh, adalah sumbangan kepada UiTM. Adalah orang kata sayangnya ditunjukkan kepada UiTM. Okay? Okay. Saya tengok tadi ada beberapa contoh pantun yang telah dihantar. Banyak sangat. Sangat-sangat banyak. Kalau, okay, ada nak juga jumpa jodoh kat UiTM. Hazim apa tadi? Azim Husna. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, jumpalah di UiTM. Kalau tak ada, mungkin di luar UiTM. Okey, ada satu Arifuddin Razairuddin, dia kata, Rokiah abang datang, saya pergi main futsal dulu. Itu pantun orang muda zaman sekarang. Okey, kalau boleh nanti pelajar selepas ni akan jumpa dengan jurulatih kan. Okey, sekarang satu pantun. Okey, pantun tu kalau boleh 4 rangkap. Okey, ciptaan sendiri, berkaitan dengan UiTM, dan kalau boleh hantar pantun yang sangat bagus bahasanya. Sebab kalau sangat bagus bahasanya, itu yang kita nampak. Cepatlah kita dapat dan kita masukkan terus. Oh, pantun muda macam mana tu? Ina Azman tanya. Okey, pantun orang muda, contoh ada banyak contoh. Contohnya macam ni. Okey, biji cempedak dalam halkum. Assalamualaikum. Itu contoh. Ataupun lagi satu, kalau boleh jangan hantar pantun yang campur-campur bahasa tau. Contohnya macam ni. Ikan pari, ikan you. Oh, thank you. Kalau boleh elakkan. Okey, gunakan bahasa yang cantik, semuanya bahasa Melayu dalam pantun tu. Okey, ada beberapa pantun. Okey, 2-3 buah ciku bawa ke seberang guna perahu. Ni Najla Ardi. UiTM di hatiku, itulah tempatku menuntut ilmu. Okey,
Najla Ardi. Pantun ni maksud je dah ada dah, cantik dah. Tapi nanti cantikkan dekat belakang tu kan sebab semua you. Okey, cantik dah tu. Mesej dah ada. Nanti cantikkan bahasa dia. Okey. Ada terlepas. Pergi ke kedai membeli santan. Okey, Syahmi Ali. Okey. Santan tiada terbeli paku. Buat apa nak ingat mantan kalau di depan ada aku? Ini semua kisah ni memori kot, mungkin memori di UiTM kan. Kalau dapat tunjukkan itu kisah di UiTM tu lagi bagus. Ada 2-3 burung merak. I don't want to slow dancing in the dark. Ini contoh tadilah yang thank you. Kalau boleh elakkan pantun-pantun tu begini. Kalau dalam konteks berbual-bual, bergurau senda tu tak apa. Tapi nak hantar untuk koleksi pantun tu biarlah semua yang cantik. Okay. Okey, buat kerja malam-malam. Waalaikumsalam. Ina Azman jawab salam saya kot tadi. Pergi istana merapat sembah. Ini Khairul Amirin, Cik Ahmad. Okey, pergi ke istana merapat sembah. Berjumpa sultan dan kaum kerabat. Pelajar UiTM banyak keren. Belanja sungguh-sungguh sehingga akhir hayat. Okey, Khairul Amirin Cik Ahmad ni saya tak tahu dia staff ke atau dia pensyarah. Sebab ada baris pelajar UiTM banyak kerenah ni biasanya staff atau pensyarah yang akan tulis macam tu lah. Okey, hujungnya ada bunyi, ada rima. Bagus juga tu. Nanti cantik boleh hantar. Setiap rangkap pantun yang dihantar tu akan diberikan sijil. Jadi tak rugi hantar. Hantar banyak-banyak. Okey. Syawal Bijans. Nama. Bintang 7 sinar berseri, bulan purnama datang menerpa. Ajaran guru hendak ditaati, mana yang dapat jangan dilupa. Ya, ini satu contoh pantun yang bagus. Okey, Syawal Bijans. Bolehlah hantar pantun ini ke pautan yang disertakan nanti. Okey. Azriq Syahrizam. Ini satu contoh pantun orang muda. Gendang gendut tali kecapi. Okey. Itu kan pantun lama kan, tapi dekat depannya dia ubah. Tanpa kicap jalin tidak senang hati. Ini contoh pantun yang bunyi hujungnya ii 2 baris. Kalau boleh 4 baris lah. Ini pantun orang muda lah ni. Pantun Jarjit. Saya sebut pantun Jarjit. Farzana Baharum. Okey. Merdu berkicau si burung kenari. Hinggap di atas pohon meranti. UiTM merebuk, UiTM diberi. Akan kujunjung sentiasa di hati. Okey, Farzana. Pantun ni pantun cantik. Tapi nanti dekat hujung tu, sebab dia ada kenari, meranti, diberi di hati. Ubah sikit, biar cantik. Biar dia jadi A, B, A, B. Kekalkan mesej ni, dah cantik dah tu sebab nampak UiTM merebuk dekat situ. Cantik dah tu. Nanti cantikkan dekat belakang. Lepas ni, dengan jurulatih cantikkan. Okay. Jangan risau, jurulatih, pantun, jurulatih yang akan bersama anda kejap lagi, sebenarnya semua pandai-pandai untuk berpantun. Boleh korek rahsia, korek ilmu. Okay. Yang ini, Fahmi Hakim. Pergi kedai beli kek span, beli pula dekat nak raya. Pelajar UiTM harap bersopan, itu lambang pekerti siswa. Okey. Yang ini pun saya tak tahu Fahmi Hakim ni pelajar ke atau staff. Boleh jadi dua-dua tu. Okey, boleh juga tu. Okey. Kemudian, Muhammad Syahrizal Effendi. Awan putih di langit biru, pandangan indah diriku terpaku. Kepada kamu penyampai ilmu, terima kasih dari hatiku. Allahu Akbar. Saya rasa nak, terima kasih awal. Terus tak boleh nak fikir pantun apa saya nak balas. Terima kasih Syahrizal. Cantik pantun tu tapi pula dekat hujung tu you semua kan. Kalau boleh ubah sikit. Okey. Kepada kamu penyampai ilmu tu saya tahulah mungkin untuk pensyarah kan. Okey. Boleh hujung tu cantikkan sikit. Cantik dah pantun tu. Okey. Kemudian ada lagi satu, Adrus Mizan. Pergi ke kedai membeli baju, apakan daya terjumpa raju. Dia tidak kisah menyapa aku, apakah ia lupa hutang aku. Yang ini yang ini saya tak nampak lah kat mana UiTM ni kan.
Kalau dalam konteks, ini namanya menyindir. Kan? Okey. Boleh. Tapi kalau boleh letaklah ada yang berkaitan dengan UiTM. Okey? Okey. Selalunya pelajar yang beri hutang dengan UiTM tak bayar. Okey. Siti Khadijah, jalan-jalan pergi Raub. Hai, saya dari UiTM Raub. Itu pantun berbaris. Okey. Pantun yang macam kata tadi, pantun Jarjit. Jalan-jalan pergi Raub. Hai, saya dari UiTM Raub. Boleh kalau saya nak jawab, saya kata kalau dua baris saya boleh jawab keluar pagi balik malam. Hai, saya dari Shah Alam. Itu dua baris. Jangan guna yang macam tu. Buat 4 baris. Okey, Alia Aiza, maaf kalau saya salah sebut ya. Menguli doh sehingga lembut, diuli untuk membuat roti. UiTM di hatiku, laungan disebut. Sentiasa tersemat di hati kami. Ni bagus. Ni bagus. Ramai juga yang bertepuk dekat sini. Bagus ni. Aliai Aiza. Kalau saya salah sebut minta maaf ya. Okey, boleh hantar tu tau. Okey. Lagi. Yang ni pantun cinta tapi tak tahulah cinta tu untuk siapa. Muhammad Khairul Ikhwan. Pergi ke kedai membeli delima, singgah di kedai Haji Bakhir. Jika awak bukan cinta pertama, tapi insya-Allah awak yang terakhir. Semua dekat sini. Ni pantun, kalau orang muda kata pantun cia-cia kan. Okey. Kalaulah itu pantun untuk UiTM, jika UiTM bukan cinta pertama, tu cantik dah tu. Tukar sikit dengan UiTM. Okey. Ada lagi ke yang kita boleh baca? Nabil saya tak baca lah ya. Hai, saya dari Shah Alam tu, Nabil tu bacalah, mungkin yang lain boleh bacalah. Akmal Zulfadli, siap siaga mengembara kelana, tiba terasa hati nan pilu. Diri terjaga, sahsiah terbina, UiTM berjasa ingat selalu. Okey, kalaulah pelajar perasan, okey, bila saya baca tu kan, kalau kita berpantun dan kita nampak pantun tu gunakan bahasa yang cantik, perkataan cantik, secara automatik orang yang baca pantun tu dia akan tukar intonasi. Macam kan contohnya Akmal Zulfadli, siap siaga mengembara kelana. Perkataan frasa siap siaga dan perkataan kelana tu sebenarnya cantik lah tu. Okay, hibur terasa hati nan pilu, diri terjaga sahsiah terbina, UiTM berjasa ingat selalu. Bagus tu. Boleh Akmal Zulfadli, boleh hantar dah malam ni. Okey, yang ni pun bagus juga satu. Muhammad Nabil. Indah nian Tanjung Papan. Lebih indah di waktu mentari. Kemana sahaja diri ini berjalan. UiTM Shah Alam tersemat di hati. Ni bagus ni. Ni pelajar UiTM Shah Alam ni. Nanti ini pun boleh hantar juga Nabil. Okey. Okey, mungkin 1-2 pantun lah yang terakhir ya. Safiyuddin Agioro 2, Cuari Selamat. Ya, itu zaman dulu zaman saya kecil-kecil ya, Cuari Selamat memang hebat berpantun. Okey, mungkin kita ambil 2 yang terakhir. Muhammad Faik dia bagi pembayang terkini. Filem Mak Kilau menjadi pujaan ramai selepas tengok menjadi pahlawan. Marilah kita menyertai program UiTM beramai-ramai. Program yang dibuat pasti menawan. Panjang sangat tu Faik. Pendekkan lagi. Okey, cantik dah tu tapi pendekkan lagi. Saya nak baca pun nafas tak cukup dah. Okey, yang terakhir. Han HD. Ini pun ni. Pandai berjimat insan tersohor, emak menjahit sepenuh hati. UiTM segamat, UiTM Johor. Walau pahit, tetap di hati. Tak tahulah apa yang pahit tu. Okey, tapi okey dah tu. Cumanya mungkin pandai berjimat insan tersohor, emak menjahit sepenuh hati tu mungkin tak nampak kaitan dia. Ingat tak tadi? Mesti ada kaitan. Baru cantik. Okey, saya rasa setakat tu je lah kot. Tapi ada banyak sangat pantun yang dah dihantar ni. Memang sangat-sangat, ada yang sangat-sangat bagus. Nanti boleh tunjuk pada jurulatih. Kalau jurulatih kata okey, cantik, dah ada kriteria tu. Dan kan dah ada tadi kongsikan nota tu, semak okey tak? Sesuai tak dengan ciri ni?
Kalau ada, hantar malam ni. Jangan tunggu-tunggu. Mana tahu malam ni hantar satu, esok lusa hantar dua. Kan? Selagi boleh hantar. Macam saya kata tadi, mana tahu rezeki mungkin semua pelajar, mungkin ada pelajar hantar sampai 3. Tiga tu dimasukkan, dimuatkan dalam koleksi pantun tu. Itu sangat-sangat bagus. Okay? Jadi jangan lupa lepas ni berbincang, tunjuk pada jurulatih dan insya-Allah yang mana yang sangat-sangat bagus tu hantar terus, jangan tunggu-tunggu. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penceramah kita yang berusaha Dr. Nur Haliza Hussein, Pensyarah Kanan dan Pengerusi Jawatan Kuasa Terjemahan dan Penyuntingan Akademi Pengajian Bahasa UiTM. Semoga segala apa yang disampaikan dapat kita hayati dengan sebaiknya dan semangat patriotisme juga akan terus tersemat dalam diri kita semua. Bagi tugasan individu, semua pelajar perlu mencipta 2 rangkap pantun 4 kerat bertemakan rasa cinta dan sayang, rasa syukur dan terima kasih kepada UiTM selepas menonton sesi webinar Semarak Patriotisme. Pantun yang dihasilkan mestilah ciptaan sendiri, karya asli dan telah disemak oleh jurulatih masing-masing sebelum dimuat naik ke link penyertaan bermula 5 hingga 7 Julai 2022. Ciri-ciri pantun yang dihasilkan mestilah karya asli dan bukan plagiat, terjemahan atau pernah disiarkan dalam sebarang penerbitan bercetak atau digital. Pantun yang dikarang mestilah menepati ciri-ciri berikut. Yang pertama, pantun 4 kerat. Yang kedua, mempunyai pembayang dan maksud. Yang ketiga, mempunyai rima pantun. Yang keempat, jumlah suku kata antara 8 hingga 12 suku kata. Dan yang terakhir, digalakkan menghantar gambar memori di UiTM berkaitan dengan pantun yang dihasilkan. Mari kita saksikan video temu bual Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said, Pengerusi Jawatan Kuasa Projek Buku Koleksi Beribu-ribu Pantun UiTM di Hatiku bersama rancangan Selamat Pagi Malaysia. Kita pada hari ini adalah berkenaan inisiatif projek buku koleksi beribu-ribu pantun UiTM di Hatiku. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said yang merupakan ketua projek buku koleksi beribu-ribu pantun UiTM di Hatiku. Assalamualaikum Prof Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup menarik inisiatif yang dilaksanakan ini, Prof Datuk. Mungkin Prof Datuk boleh terangkan, adakah inisiatif ini pertama kali dilaksanakan dan bagaimana idea ini sebenarnya tercetus, Prof Datuk? Yalah, ini merupakan kali pertama lah di UiTM kan, kita inisiatif sebegini. Tetapi idea ni sebenarnya, saya ni kerja UiTM lama, dah hampir 40 tahun. Okey. Jadi sepanjang masa keluarga UiTM ni kalau staff, kalau berbual, cerita UiTM je. Jadi begitu juga kalau dah bersara, cerita UiTM je. UiTM di hati. UiTM di hatiku. Jadi mahasiswa pun sama. Sama ada semasa masih menuntut ataupun sudah jadi alumni, jumpa cerita UiTM. Sama ada perkara yang serius, perkara yang ringan-ringan, yang kelakar dan macam-macam cerita. Jadi saya berpendapat baik ataupun molek kita orang kata merekodkan, membuat nukilan kita punya pemikiran, kita punya cita-cita, wawasan, harapan terhadap UiTM. Begitu juga dengan kisah-kisah silam, peristiwa lucu dan apa sahaja tentang UiTM dalam bentuk pantun. Jadi saya rasa sebab sesuai dengan orang kata budaya orang Melayu yang merupakan, yang memenuhi yang menuntut di UiTM Bumi Putra. Dan juga dia turut memberi impak kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhan dalam konteks berpantun. Betul. Iaitu bagaimana pantun 4 kerat boleh menyampaikan maksud, boleh menyampaikan hasrat dengan sangat berkesan dan sangat menarik, sangat indah
Jadi begitulah lebih kurang. Jadi sebab itu saya yang berbahagia Datuk Naib Chancellor mahukan projek ini diteruskan dengan sebaik-baiknya lah, dan menganggap bahawa projek ini adalah projek beliau, projek Datuk Naib Chancellor UiTM. Okey, itu antara satu perkara yang menarik untuk kita kongsikan berkenaan inisiatif projek buku-buku koleksi beribu-ribu pantun UiTM di hatiku ini. Adakah ianya terbuka hanya untuk warga UiTM ataupun juga turut terbuka kepada alumni di luar sana? Takrif ataupun maksud keluarga UiTM tu Yang pertama sudah pasti ialah staf. Ada pensyarah, ada pelajar, staf pentadbiran. Kita juga ada pelajar dan kita juga ramai pesara dan juga alumni. Jadi kalau dikumpul-kumpulkan tu keluarga besar tak ada masalah. Alumni saja sudah 700,000. Wow. Staf saja 18,000. Mahasiswanya 170,000. Jadi pada saya kalau semua menyumbang satu seorang, banyak tu. Banyak, tebal buku. Dan dia mengisahkan macam-macam perkara. Kalau kita tengok tentang pantun-pantun yang telah dihantar, sangat menarik. Kisah-kisah lama semasa mereka menuntut di UiTM. Jadi saya haraplah dia mendapat sambutan daripada warga UiTM lah. Alhamdulillah, pastinya pengalaman berada ataupun menjadi sebahagian keluarga UiTM banyak sebenarnya nostalgia pengalaman boleh dikongsikan melalui pantun ini. Jadi kepada warga UiTM di luar sana yang mendengar bersiaran bersama kami pada detik ini, ayuh sama-sama sertailah projek buku koleksi beribu-ribu pantun ini. Okey, Prof Datuk, mungkin ada yang ingin menyertai projek yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksanakan ini. Jadi apa antara tema-tema pantun yang perlu dipilih ataupun yang disesuaikan untuk menjadikan nukilan sebahagian daripada UiTM ini? Temanya ialah orang kata seperti biasalah, kita ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun ilmu pengetahuan, jadi itulah kategori yang ada. Maka jika penyumbang ataupun yang berhasrat untuk menyumbang, kita dah bagi dia punya link melalui Google Form. Di dalam tu nanti dia akan sebut apakah kategori pantun yang hendak anda sumbangkan. Jadi maknanya kategori itu ada di situ. Jadi boleh pilih sajalah. Saya tengok ada juga banyak-banyak pantun yang menarik contohnya kami terima dari seorang staf pohon berangan di hujung tanjung, tempat saya tumpang berteduh, banyak kenangan di UiTM Manjung, tempat bekerja dan mendapat jodoh. Alhamdulillah. Jadi kan pada saya, walaupun dia satu orang kata cerita-cerita biasa, tapi sangat bermakna. Betul. Sebab bukan dia seorang je, ramai yang macam tu. Jadi ada seorang penyumbang tu, saya lupa dia punya pembayang maksud, tapi dia punya maksud dia dibuat dikenangain menunggu si putih yang tinggi lampai. Sebab kenangan ini dulu bagi alumni dia mesti ingat ialah tempat pelajar lelaki menunggu dia punya kekasih hati dia. Jadi pantun-pantun begini pada saya ialah nostalgia. Betul. Tetapi ada juga yang mengantar pantun yang lebih bersifat orang kata hasrat, wawasan, harapan pada UiTM yang lebih serius. Apa-apa pun pada saya semuanya sangat menarik. Betul. Saya juga tertarik dengan pantun-pantun yang telah dihantar itu tadi. Menggambarkan nostalgia dan sangat mencuit hati. Prof Datuk. Mungkin Prof Datuk boleh kongsikan juga kepada warga UiTM, keluarga UiTM di luar sana, berapa lama sebenarnya tempoh ini dibuka penyertaan kepada mereka? Kita mula buka pada 3 Januari dan kita akan tutup pada 4 April. Ada lebih kurang 3 bulan, lebih kurang macam tu lah. 3 bulan untuk buat persiapan. Kalau boleh setiap seorang hantar satu pantun, lagi indah. Kalau ada begitu pada saya cukup indah. Dan juga kan kita juga memberi ruang, memberi peluang kepada penyumbang pantun ni menghantar gambar. Gambar-gambar kenangan semasa di UiTM. Boleh bayang ke tak mana rupa pelajar UiTM tahun 60-an 70-an. Okey, itu yang sangat menarik lah. Pasti semua orang tak sabar nak tunggu tu Datuk. Koleksi pantun ni. Okey, bila
penyertaan ini sudah pun diambil, pantun-pantun sudah pun mula diterima, ianya pastinya akan dibukukan Prof Datuk. Dan pastinya juga dalam kalangan warga UiTM dan juga alumni-alumni pastinya ingin memiliki buku tersebut, Prof Datuk. Ya, dan kita akan bukukan, itu yang pertama, dan yang kedua kita akan meneruskan dengan projek fasa kedua, iaitu kita akan mengalih bahasa ke bahasa Inggeris. Tetapi pada saya tidak semua, mungkin kita pilih beberapa pantun yang sesuai untuk dijadikan mungkin bahan rujukan oleh masyarakat luar Malaysia. Dan juga boleh dijadikan buku sebagai cenderahati bila datang ke UiTM. Okey, bila bercakap berkenaan buku koleksi beribu-ribu pantun ni, pasti ramai warga UiTM di luar sana yang teringin untuk menyertai sekali. Seperti yang Prof Datuk katakan tadi, alumni saja lebih 700,000. Ya. Oi, bayangkan Prof Datuk tebal buku tu bagaimana. Kalau semua menyumbang. Okey, Prof Datuk, mungkin dalam kesempatan yang ada ini, mungkin Prof Datuk boleh war-warkan kepada seluruh keluarga UiTM yang sedang menonton kita pada ketika ini untuk menyertai bersama-sama menjayakan inisiatif projek buku koleksi beribu-ribu pantun ni, Prof. Saya menyuruhlah kepada semua warga UiTM, keluarga UiTM, iaitu sama ada pelajar, alumni, staf dan juga pesara untuk menyumbang, kerana dia bukan sahaja merupakan koleksi cerita, kenangan, harapan, tetapi juga kita menyemarakkan kembali budaya berpantun di kalangan masyarakat Malaysia. Betul. Okey, jadi bagaimana mereka ingin mengetahui info-info lanjut berkenaan inisiatif projek buku koleksi pantun ini? Kita telah berkongsi maklumat di FB resmi UiTM dan juga YouTube UiTM, dan juga di FB resmi kampus-kampus cawangan sudah ada, dan juga selepas ini kita akan hantarkan pula ke fakulti, dan kita juga ada mengajukan webinar tu bagaimana untuk menyediakan pantun, mengarang pantun pada 12 hari bulan, dan boleh saksikan, dan selepas tu kita boleh ditonton kemudian. Jadi itu sekurang-kurangnya memberi sedikit panduan lah Maklumlah sekarang ni mungkin ada yang hendak berpantun tetapi pantunnya tak ada. Untuk merangka pantun. Maknanya hendak daun, dia beri daun tapi malang daun tak ada. Nak pantun, nak beri pantun tapi pantunnya tak ada. Lebih macam tu. Jadi kita bagi kursus lah. Sedikit peringatan buat semua pelajar. Anda diminta untuk mengisi pautan edaran kajian tinjauan kursus baharu kokurikulum Puisi Melayu yang akan diletakkan di ruangan komen. Anda juga diminta untuk mengisi Google Form kehadiran yang telah diberikan melalui jurati kelas masing-masing. Bagi kehadiran para staf, pautan kehadiran akan diberikan melalui ketua unit masing-masing. Dijemput jurulatih dan para pelajar untuk meneruskan kelas masing-masing. Maka, berakhirlah sudah program kita pada malam ini. Saya, Komandan Dahkanan Nur Aliasa Fezulkifli, menyusun 10 jari memohon maaf andai tersalah kata, tersilap bicara sepanjang mengendalikan program ini. Saya sudahi program wacana semarak patriotisme pada malam ini dengan serangkap pantun. Indah bercahaya kilauan mutiara, umpama pahlawan maruah bangsa. Generasi belia, harapan negara, menjana perpaduan, pengukuh nusa. Kita akhiri program wacana semarak patriotisme pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Saya tinggalkan anda dengan lagu UiTM di hatiku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Boleh, Madam. Okey, baik.
Okay, Alhamdulillah selesai sudah program pada malam ini, wacana semarak patriotisme bahagian 2. Okay, seperti yang sedia maklum, anda semua diminta untuk membuat pantun. Alright. Jadi macam dalam grup WhatsApp, dalam kelas masing-masing, Bonda sudah sharekan link untuk anda belajar balik nota dan juga video berkaitan pantun dan juga link untuk menghantar pantun anda nanti. Alright. Bila anda dah hantar pantun nanti, anda akan dapat sijil. Okay. So, Bonda sudah bagi contoh sijil yang kami dah dapat. Sebab kami pun kena buat. Alright. Bila kami kena buat, sudah tentulah anak-anak murid kami pun kena buat juga. Okay. Tapi seandainya lah contoh ketika anda macam tak pasti ataupun ragu-ragu, boleh tak pantun macam ni ataupun sesuai tak pantun macam ni. Okay, jadi boleh rujuk kepada anda punya jurulatih untuk kelas A dengan Bonda Su, untuk kelas B dengan saya. Okay, seperti yang dinyatakan juga pautan untuk menghantar tu bermula 5 Julai sampai 7 Julai sahaja. Alright, so malam ni ke esok ke free-free dah boleh mula fikir rangka-rangkakan. Okay, last hari Khamis ni. So rebut peluang ni untuk dapatkan sijil UiTM. Okay, sijil ni nanti akan jadi satu kenangan lah kepada anda guys, sebab kita punya Naib Chancellor VC yang sign awak punya sijil tu nanti. Okay, jelas tak semua? Jelas, Madam. Okay, bagus. Jelas, Okay. Madam. Alright. So, boleh semua nanti buat pantun? Boleh? Boleh, Madam. Boleh. Kita semua orang Melayu kan kat sini kan, Bumi Putera. So, insyaAllah lah kita cuba martabatkan budaya kita. Bonda Su ada ke dalam ni? Ada. Dengar ke Aina? Okay, dengar. Okay. Bonda Su nak cakap apa-apa? Tak ada apa-apa. Cuma mudah je serangkap pantun. Tapi buat pantun yang betul-betul menunjukkan you all orang-orang yang berilmu lah. Anak siap Bonda untuk belajar. Sebab pelajar-pelajar semua graduan. Jadi pantun tu biar tunjuk kita ni orang yang berilmu. Maksudnya bukanlah pantun nak mengecam ke, nak memperli ke, you know. Benda-benda macam tu. Jadikan dia sebagai pantun ilmu. Sebab kau tengok tadi kat ruangan chat dekat Facebook tu banyak pantun yang ngarut kan. Jadi macam tak nak lah macam tu. Tunjukkan you all ni lain pada lain. HBD 119 ni lain pada yang lain. Alright, good luck. Thank you Aina and thank you semua yang join malam ni. Okay, back to you Aina. Okay, terima kasih Bonda Su. Okay, jadi ingat tahu pantun ni pastikan pantun yang ada nilai yang baik, nilai yang murni, alright? Kita nak represent UiTM ni in good terms. So, tunjukkan contoh yang baik kepada universiti-universiti luar, kepada kawan-kawan awak yang lain daripada universiti UiTM kan? Alright, so apa-apa yang anda macam tak pasti, tak faham, boleh rujuk kepada Bonda Su ataupun saya sendiri. Alright, so itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih atas komitmen masing-masing. Terima kasih kerana luangkan masa pada malam ni. Okay, so itu sahaja. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you semua. Thank you, Good Madam. night. Thank you, Bonda. Terima kasih, Sama-sama. Madam. Thank you, Yang Bonda. belum solat isyak jangan lupa solat. Yang mula lepas tengah tadi tu. Bye.